Okey, murid-murid, kita sambung. Selepas kita menjalankan hipotesis, kita dah membuat, kita dah membina hipotesis. Barulah kita boleh, memulakan eksperimen tu. Tetapi sebelum mulakan eksperimen tu, kita kena tahulah apa dia punya peralatan, alat dengan radas yang diperlukan, alat dan bahan dia. Yang satu, yang dalam kes payung terjun ni, yang pertama gunting, kedua pisau, yang ketiga pembaris, yang keempat kertas surih. Kertas surih tu tak, kertas macam kertas minyak tu kan. Okey, yang kelima benang, yang keenam klip kertas, okey, yang ketujuh batu batu bulat kecil je lah. Alright. Lepas tu yang ke-8 jam randik dan yang ke-9 adalah pita pelekat. Okey. Okey, dah ada barang-barang ni, baru kita boleh melaksanakan eksperimen. Elemen yang kedua, melaksanakan penyiasatan. Okey, bila nak melaksanakan penyiasatan, kita kena ada langkah-langkah. Kena ada langkah-langkah untuk melaksanakan penyiasatan. Okey, dalam eksperimen ni, langkah-langkah yang pertama adalah dua bentuk segi empat sama yang berlainan ukuran dilakarkan atas kertas surih. Kertas surih dipotong dan ditebuk lubang di bahagian tengah. Okey, potong kertas surih tadi tu, lepas tu buat lubang kat bahagian tengah. Okey, lepas tu yang kedua, 4 utas benang yang sama panjang dipotong dan dilekatkan pada setiap sudut kertas. Semua benang yang dilekatkan disatukan pada hujungnya. Tu yang kata, okey, benang tu potong 4 helai sama panjang. Lepas tu lekatkan dekat hujung dia, hujung kertas tu, corner dia tu. Okey, lepas tu hujung dia tu disatukan, barulah kita letak pemberat. Pemberat diletakkan di kedua-dua payung terjun A dengan B. Yang kecil ni Ipin punya payung terjun, yang besar ni Upin punya payung terjun. Okey. Letakkan batu tadi tu, batu yang kamu dah sediakan tu kan. Okey, lepas tu barulah kita uji kedua-dua payung terjun dilepaskan serentak dari kedudukan yang tinggi. Okey, masa dia kita lepaskan tu, kita tekan stopwatch. Lepas tu kita rekod masa sehinggalah payung terjun tadi mendarat. Okey, kena ada 2 stopwatch lah. Kalau 2 payung terjun, tak boleh guna stopwatch yang sama. Okey, alright. Lepas tu kita rekodkan keputusan. Okey, dalam kes Upin Ipin ni, dia punya keputusan payung terjun Ipin adalah 7 saat. Upin adalah 10 saat. Sebab Upin punya besar kan. Okey. So, gambar yang B tadi tu besar, A kecil kan. So, A Ipin, B Upin. Alright. Daripada rekod ni, kita boleh tafsir dia. Macam mana nak tafsir? Kita lihat masa payung terjun di udara masa payung terjun B lebih lama di udara lebih lama berbanding payung terjun. Cakap pun dah belik dah. Payung terjun A. Masa payung terjun B berada di udara lebih lama berbanding payung terjun A. Okey, tu tafsiran dia. Lepas tu perbincangan. Okey, perbincangan. Berikan inferen kamu berdasarkan keputusan yang diperolehi. Boleh tak cari inferen? Kenapa payung terjun B ni lebih lama berbanding payung terjun A? Okey, cari jawapan dia sendirilah. Darjah 6 kan? Takkan tak boleh dapatkan jawapan sendiri. Okey, alright. Lepas tu soalan yang kedua kena jawab. Ramalkan masa payung terjun berada di udara jika saiz payung terjun yang digunakan lebih besar. Okey, andai kata kita buat lagi satu payung terjun C yang lagi besar daripada Upin punya. Apa ke masa dia? Berapa lama masa dia terbang kat udara? Itu yang kamu kena ramalkan. Okey, alright. Lepas tu akhir sekali baru kita boleh buat rumusan. Rumusan tu kesimpulan lah. Kesimpulan dia apa? Cara nak jawab kesimpulan pun sebenarnya mengikut cara hipotesis. Sama sebab hipotesis tu kesimpulan awal. Ni kesimpulan sebenar dia. Alright. Teknik menjawab dia semakin
masukkan corak perubahan, lepas tu masukkan pembuli ubah dimanipulasi, lepas tu perkataan semakin lagi, masukkan corak perubahan untuk pembuli ubah bergerak balas dan masukkan pembuli ubah bergerak balas tu sendiri. Alright. Untuk jawapan eksperimen Upin Ipin ni apa dia? Semakin bertambah saiz payung terjun, semakin bertambah masa payung terjun berada di udara. Okey. Hipotesis yang mana yang diterima sebenarnya antara Upin dengan Ipin? Hipotesis Upin lah. Sebab semakin bertambah saiz payung terjun, semakin bertambah masa payung terjun berada di udara. Kan payung terjun Upin kan besar kan. Semakin besar, semakin lama payung terjun tu berada di udara. Okey. Dan hipotesis yang tak diterima adalah hipotesis Ipin. Semakin berkurang saiz payung terjun, semakin bertambah masa payung terjun di udara. Ni tidak diterima. Hipotesis tu tak salah, tapi hipotesis tu tidak diterima je. Sebab bila dah buat eksperimen, hipotesis dia tak boleh digunakan untuk membuat kesimpulan. Hipotesis yang mendapat hipotesis yang hipotesis yang selari dengan kesimpulan yang diperolehi dalam eksperimen saja yang diterima. Tu maksud dia. Alright. Okay. Bila dah buat kesimpulan tadi tu, kamu kenalah buat laporan. Laporan mesti ada item-item berikut. Tujuan, penyataan masalah, menentukan pembuli ubah, hipotesis, alat dan bahan, langkah-langkah eksperimen, keputusan, mentafsir data dan perbincangan, dan yang terakhir kesimpulan. Ini aktiviti yang kamu kena buat. Nampak tak aktiviti dia? Okey, aktiviti dia kena buat dalam buku tulis. Buku tulis. Buku panjang tu. Buat 2 kotak macam ni. Tujuan, penyataan masalah, menentukan pembuli ubah, hipotesis. Sambung lagi dengan alat dan bahan, langkah-langkah eksperimen. Sambung lagi dengan keputusan, mentafsir data dan perbincangan, kesimpulan. Dah terlebih sudah. Persoalannya mesti kamu tanya kan, mana nak dapat benda-benda ni nak tulis ni cikgu? Okey. Kamu rujuk balik kamu punya slide saya ni. Daripada tajuk eksperimen ni, ini elemen 1 ni, penyataan masalah, pembuli ubah. Okey. Lepas tu tujuan eksperimen, membina hipotesis, menyenaraikan alat dan radas, langkah-langkah eksperimen, lepas tu keputusan, mentafsir data dan perbincangan, akhir sekali kesimpulan. Okey, yang mana satu yang nak kena masuk kan? Okey, kita tengok. Contoh tujuan. Okey, cari mana tujuan. Tujuan ini. Tujuan eksperimen. Ini teknik menjawab. Atas ni teknik menjawab. Jawapan dia dekat bawah. Untuk menyiasat hubungan di antara saiz payung terjun dan masa payung terjun berada di udara. Masukkanlah dekat dalam kotak ni. Masukkan dalam kotak ni. Untuk menyiasat hubungan di antara sambung. Okey. Penyataan masalah dia apa? Penyataan masalah cari kat sini. Penyataan masalah. Ni ayat ni. Adakah saiz payung terjun mempengaruhi? Okey, pergi balik dekat tempat kerja tadi tu. Adakah saiz payung terjun bla 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 bla. Sambung. Payung pula. Payung. Ini pembuli ubah dimanipulasi. Rujuk balik slide dekat atas ni. Pembuli ubah dimanipulasi. Ni masukkan saiz payung terjun, masa payung terjun di udara, jisim pemberat. Masukkan. Okey. Pergi balik kat bawah. Hipotesis. Hipotesis ada 2 kan? Ni hipotesis. Tulis hipotesis Upin apa dia, tulis. Hipotesis Ipin apa dia, tulis. Macam tu. Okey. Lepas tu pergi dekat ni, alat dan bahan. Nombor 1 tadi apa? Gunting. Sambunglah. Nombor 2.
Nombor 2 apa? 3 apa? Sambung. Langkah-langkah eksperimen. Ada 4 langkah-langkah eksperimen. 2 slide. Ni. 2 bentuk segi empat sama. Tulis je balik. 2 bentuk segi empat sama. Okey. 2 bentuk segi empat sama. Sambung lah. Apa lagi ayat dia? Seterusnya. Dekat dalam slide ni. Dekat dalam slide ni ada tulis. Segi empat sama yang berlainan ukuran dilangkahkan. Tulis je semua ni. Okey. Lepas tu pergi pada ni jadual keputusan ni. Ni jadual dia. Masukkan data-data ni. Okey. Lepas tu mentafsir data dan perbincangan. Sama juga dekat sini. Tulis semua ni. Perbincangan ni soalan je. Jawapan saya nak kamu cari. Kalau kamu tak cari jawapan, biarkan kosong. Inilah kamu punya penilaian sebenarnya. Kamu boleh jawab ke tidak? Dan juga soalan nombor 2 ni. Ramalkan. Kalau cari jawapan sendiri. Saya dah mention dah tadi kan. Dah agak dah terangkan. Okey. Dan yang terakhir sekali kesimpulan. Kesimpulan yang ni. Bukan teknik menjawab ni yang kamu kena tulis. Kamu tulis jawapan bawah ni. Semakin bertambah saiz payung terjun. Semakin bertambah saiz payung terjun. Saiz payung terjun. Sambung lagi. Apa dia? Semakin apa? Tu tulis. Okay. Alright. Dan yang terakhir sekali ni. Success A+ ni. Kamu jawab soalan-soalan yang muka surat sebelum ni yang saya kata tinggalkan tu. Antaranya muka surat 9 dengan 10. Ada je soalan untuk tujuan. Tu jawab tu. Dan juga tambahan muka surat 11 dan 12 untuk minggu ni. Sila jawab semua soalan tu macam biasa. Dah siap, hantar kepada saya. Lepas tu update nama dekat dalam grup. Video ni saya akan masukkan dalam YouTube. Nanti saya bagi link kepada kamu untuk menonton video ni. Boleh tonton berulang kali. Okey. Itu saja daripada saya. Kalau ada apa masalah boleh WhatsApp saya melalui Telegram. Kita guna Telegram sekarang. Okey. Dan kerja pun hantar ke secara personal melalui Telegram juga. Saya akan cek satu persatu. Alright. Saya harap tak ada masalah. Kelas ni memang tak ada masalah. Saya tengok memang tak ada masalah. Sebabnya kerja yang saya terima sangat sedikit. Memang tak ada masalah lah. Happy go lucky semua. Tunggu je lah masa nak masuk sekolah. Tengok apa korang punya buku. Keadaan buku korang. Berisi ke tidak. Apa yang korang tulis kat dalam tu. Ke buku kosong lagi kan. Tak tahulah. Allah alam. Mudah-mudahan dipermudahkan lah besok. Selepas dah masuk sekolah nanti ya. Alright. Itu saja daripada saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.